Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Nabila binti Hairi, nombor matrik S70728 daripada Universiti Malaysia Terengganu. Di dalam video ini, saya akan membincangkan 3 fungsi perlembagaan dalam mewujudkan keharmonian masyarakat di negara kita Malaysia. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ataupun lebih rasminya dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang utama dan tertinggi di negara kita Malaysia. Perlembagaan ini mengandungi 183 perkara. Pada 31 Ogos 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini telah pun diperkenalkan buat kali pertamanya. Perlembagaan ini merupakan satu dokumen bertulis yang tertinggi dan mustahak serta menjadi rujukan untuk pentadbiran negara. Sebagai contoh, perkara 153 di mana Perlembagaan Malaysia memberikan hak kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga ataupun menjamin kedudukan orang Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah komuniti lain. Terdapat banyak fungsi serta kebaikan pelaksanaan perlembagaan di Malaysia ini dalam memastikan keharmonian masyarakat, antaranya mengukuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Umum sedia maklum, rakyat yang menetap di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan juga agama. Dengan wujudnya perlembagaan Malaysia ini, hak dan kebebasan setiap warga negara terjamin. Sebagai contoh, warga negara Malaysia berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama rata daripada pihak berkuasa seperti tentera, askar, bomba supaya keselamatan diri dan negara terjamin. Selain itu, setiap warga negara berhak untuk menganuti agama masing-masing dan tiada diskriminasi yang akan timbul sehingga menyentuh sentimen perkauman yang akan menggugat keamanan negara. Izharnya, undang-undang bertulis ini mustahak dalam memastikan setiap masyarakat menjaga tata tertib dan menghormati hak masing-masing dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Seterusnya, fungsi yang kedua adalah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus dapat dilaksanakan. Malaysia menerusi kerajaan persekutuan yang dibentuk adalah berlandaskan kepada demokrasi berparlimen. Secara analoginya, perkara ini dapat dijalankan melalui proses pilihan raya yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih wakil masing-masing. Parti yang memenangi majoriti kerusi di parlimen akan membentuk kerajaan persekutuan dan menjalankan tugas-tugas eksekutif negara. Dengan adanya sistem seperti ini, setiap rakyat Malaysia dapat membuat pilihan mereka tersendiri. Tiada istilah tidak adil kerana pemimpin negara dilantik oleh rakyatnya sendiri. Kesannya, pertindihan dan pemusatan kuasa dalam pemerintahan dan pentadbiran negara dapat dielakkan serta rakyat boleh menentukan hala tuju politik negara. Akhir sekali, Perlembagaan Malaysia berperanan dalam mengekalkan hak keistimewaan golongan Bumiputera iaitu orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Buktinya dalam perkara 153 yang saya nyatakan di awal tadi, hak istimewa yang disebut adalah merangkumi jawatan di dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan asas yang lain. Misalnya, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Walau bagaimanapun, kaum lain bebas untuk menganuti agama masing-masing dan bersifat hormat menghormati antara satu sama lain. Tambahan pula, kita mempunyai rukun negara di mana kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan adalah rukun yang wajib dipatuhi oleh warga negara Malaysia. Natijahnya, golongan Bumiputera dapat menggunakan hak keistimewaan yang diperoleh dengan baik tanpa perlu menindas hak golongan lain. Jika nilai hormat yang kita berikan kepada seseorang, nescaya kita akan mendapat semula penghormatan tanpa perlu meminta-minta. Kesimpulannya, pada khidmat saya, kesepakatan dan perpaduan antara semua akan membawa kita ke arah yang lebih baik berbanding daripada bergerak secara berpecah belah. Persis kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh kerana pada asalnya kedudukan setiap warga negara adalah sama di sisi undang-undang dari individu biasa hingga kepimpinan tertinggi
mahupun daripada pelbagai kaum. Apabila undang-undang diutamakan, tiada lagi ruang yang wujud dalam penindasan dan tindakan yang sewenang-wenangnya.